Experts have always said the way parents interact with each other establishes the family environment, which has lasting effects on children. A good family relationship helps children to feel secure and loved, and this helps them to develop the skills needed to build healthy relationships of their own. For our next speaker, growing up as a child, she only knew two emotions, fear and hatred. She has never known what it feels like to be loved and to love someone. So what had caused her to feel this way? And how did she overcome her harsh environment to become a successful tutor at an institution of higher learning, a master's degree holder, and also a Tzu Chi volunteer? Let us all put our hands together to welcome Sister R. Rajeswari with her sharing entitled Gaining Strength from the Bitterness of Life. Saya dilahirkan dalam satu keluarga yang sederhana. Ayah saya mengahwini 2 orang, iaitu adik-beradik. Jadi saya mempunyai 2 orang ibu. Apa yang special di sini ialah kedua-dua ialah adik-beradik. Ya? Jarang berlaku tetapi memang berlaku dalam keluarga saya. Jadi saya pun meneruskan kehidupan dengan keluarga saya. Ayah saya terpaksa tinggalkan keluarga saya, membawa ibu tiri, meneruskan perjalanan hidup dia sebab beliau telah disingkirkan daripada perkampungan tersebut. Kami hidup di perkampungan estate di mana di sana keutamaan adalah kepada penori getah. Jadi saya ikut kepada ibu tiri ataupun makcik saya lah sebab dia adalah adik kepada ibu saya kan. Jadi memang makcik. Kami adik-beradik 5 orang. Tapi yang ikut ibu tiri dengan bapa saya lah 3 orang. Saya dengan 2 adik lelaki saya ikut dia. Masa tu umur saya lebih kurang 5 tahun. Dalam umur 5 tahun tu, saya terpaksa tinggalkan ibu kandung saya. Ya, kita tak akan menetap di satu rumah yang tetap. Sebab apa? Tak boleh bayar sewa. Okay. Sikap ayah saya tu selalu minum, gaduh, dicari pasal dengan semua orang. Jadi kami akan dihalau. Okay. Jadi kami meneruskan di mana-mana saja dapat rumah, kita duduk sana sementara. Persekolahan saya masa kecil, ya, pergi sekolah, ayah hantar. Ayah dapat kerja pemandu lori. Okay, ayah hantar, pagi dia hantar lah, tak ada masalah. Balik, saya dengan adik saya terpulang. Kalau ada duit, kita orang akan naik bas. Kalau tak ada duit, jalan kaki. Jalan kaki lebih kurang dalam 20 km ataupun 15 km. Saya masih tak boleh ingat lagi. Balik lebih kurang pukul 12.30 hari ataupun pukul 1 tengah hari di bawah matahari terik. Itu lagi satu. Lepas tu, ibu bagi 20 sen kalau dia ada duit. Kalau dia tak ada duit, memang dia tak bagilah. Tak tahu apa tu erti kelapar dah. Bila hari-hari lapar kan, sampai kita pun tak tahu apa itu erti lapar. Ayah kerja, lori driver. Bila dapat gaji dia cukup untuk bayar hutang dia. Hutang apa? Habis kerja tiap hari, ayah saya akan pergi kedai, minum. Puaskan dia punya diri saja. Okay, dia tak fikirkan nak belikan makanan untuk ahli keluarga, anak dia, isteri dia, semua dia lupa. Dah, ayah balik. Kalau ayah balik dengan minum, dia duduk senyap, tak ada masalah. Tapi di sini, setiap hari, saya dengan adik saya terpaksa hidup dalam keadaan takut yang amat sangat. Macam hari-hari, mati dan hidup. Malam ni kita dah mati. Kalau ayah balik, rasanya kita nak masuk lubang kubur dah. Esok pagi baru kita tahu kami hidup ke tak hidup. Sebab bila dia dah minum, dia akan balik, dia akan berubah menjadi harimau. Ya? Dia akan berubah menjadi harimau, dia akan bertindak ganas. Apa yang dia dapat pada tangan dia tu, dia akan gunakan untuk baling kita. Kalau dapat parang, dia akan kejar kita. Masa itu, kita tak tahulah dia akan bertindak tidak, tapi kita akan lari, betul? Kita akan lari untuk selamatkan diri.
Tapi ibu saya tu memang baiklah. Sebab Indian tradition, tradisi kebudayaan mereka, mereka kata apa sekali suami buat pun jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan keluar dari rumah. Jadi ibu saya cuba tenteramkan kami duduk dekat rumah tu. Ada satu saat di mana dia memang mengganas, dia ambil parang, dia kejar-kejar kita orang. Kita orang tak tahu nak buat apa dah. Dulu duduk kat kampung, rumah kampung kan, rumah papan. Jadi kita tutup pintu. Tapi ayah saya ketut. Sebab kita rasa takut sebab bila diketut dia boleh pecahkan, sebab itu adalah bukan rumah batu macam sekarang ya. Kita pun dalam bilik tu kita buka tingkap. Lepas tu kita panjat tingkap tu, lari keluar. Lari keluar macam mana? Nak lari sebab kita tak ada kenal siapa-siapa dekat sana. Yang saya fikir nak lari daripada rumah, nak elakkan daripada tengok muka ayah. Kalau boleh saya tak nak tengok rumah siapa-siapa pun. Ibu tiri saya itu, dia nak bagi kasih sayang macam mana? Dia pun dalam tekanan. Saya nampak dengan mata saya sendiri macam mana ayah saya pukul mak saya dengan kayu mop tu, dipukul sebab dia minta duit dengan mak. Mak mana ada duit? Bila kita ada keluarga macam ni, ayah macam ni, pergaulan dengan orang-orang luar sekitar tu, semua tak nak. Dia akan cuba elakkan bergaul dengan kita. Jadi kita tak ada kawan kita nak hubungi. Bila British bawa ke sini, bila saya kenangkan balik sejarah lah, mereka datang sini kerja sebagai kuli. Memang ada profesional lah, tapi keluarga saya, kategori bapa saya memang sebagai kuli kan. Jadi bukan saja setakat bapa saya, kawan-kawan dia pun apa yang saya perhatikan ialah mereka minum minuman yang buatan sendiri, homemade alcohol. Sekarang kita pergi homemade biscuit lah, homemade cake is very good for health. Betul? Baik untuk kesihatan. Tapi homemade alcohol tu, dia bahaya. Dia boleh tingkatkan keganasan kita. Kita punya, orang kata nafsu kita tu tinggi bila kita minum. Jadi itulah masalahnya. Semua pun minum tu sebab murah. Mereka mana ada duit, tapi mereka nak minum juga. Bila mereka minum macam tu, inilah akibatnya. Jadi bila saya tengok kemiskinan dan selalu dikaitkan dengan alkohol di kalangan masyarakat India, itulah satu-satunya punca dia. Kita tak boleh sentiasa salahkan. Dulu saya salahkan, tapi bila sekarang saya kenangkan balik, itulah masalahnya. Dulu saya marah, saya sakit hati. Tapi sekarang saya kena terima kenyataan. Kenapa benda tu berlaku? Lepas tu, saya nasiblah. Saya bukan pelajar yang bagus sangatlah. Lepas STP, ada dua pilihan. Satu universiti ataupun maktab perguruan. Lepas tu ibu saya cakaplah, kalau boleh kamu pergilah maktab. Saya dalam fikiran saya nak pergi universiti. Mak cakap tak payah pergi universiti sebab pergi universiti, you kena tanggung, kita orang kena tanggung kamu. Mana ada duit nak tanggung. Kalau maktab masa dulu, dia bagi allowance. Jadi gunakan duit itu untuk bayar kamu punya expenses. Jadi dia suruh maktab. Dalam hati saya marah lagi. Saya tak boleh terima lagi. Sebab di sekolah, saya pergi sekolah, saya pun tak boleh bercampur gaul dengan kawan-kawan yang lain. Mereka semua pandang hina saya. Sebab apa? Latar belakang saya. Bukan saya, dia orang pandang. Latar belakang saya, dia orang kaitkan. Dia orang bawa. Persepsi mereka dah lain. Mereka ingat saya ni, kami ni memang orang yang tak laku. Jadi saya nak buktikan pergi universiti. Kawan-kawan semua sekali tak dapat masuk universiti. Saya seorang saja dapat masuk universiti. Betapa gembiranya saya masuk tu. So maktab tak dapat, tapi universiti masuk okeylah. Di universiti pun sama je, nak dapat duit macam mana? Jadi ada semester break 3 bulan kan? Jadi saya pergilah cari kerja. Dekat Ocean ke, cashier ke apa-apa. Memang tak balik rumah. Jarang balik rumah sebab balik kampung tu naik bas lagi macam-macam. Datang sini pun bukannya ada apa pun, tak ada apa pun. Sebab saya tak nak tengok muka dia orang. Kalau boleh saya tak nak, saya nak lari. Lepas tu dapat ijazah. Ingat ke boleh dapat kerja yang bagus. Tapi masa tu ekonomi meleset. Tak dapat kerja pula. Dah sudah. Apa nak buat? Pergi rumah kawan saya. Iaitu masa dekat kampung, saya selalu kawan dengan Chinese. Pergi dengan ikut dia saja. So lepas habis STP, dia terus ke Klang. Mereka cari kehidupan baru. Mereka pun daripada keluarga yang miskin. Mereka satu keluarga dah pindah pergi Klang. Jadi saya masih ada hubungan dengan kawan saya.
So masa lepas universiti, saya pergi duduk rumah dia. Saya cuba sesuaikan cari kerja part time. Jadi saya dapatlah kerja part time kat sana. Orang cakap apa? Dah jatuh, ditimba lagi dengan tangga. Betul tak? Kita ingatkan dah habis, boleh hidup, boleh memberi nafkah kepada keluarga, tapi ini lagi teruk, tak dapat kerja langsung. Bila saya duduk dekat rumah kawan saya tu, kawan saya pergi kerja. Jadi mak dia ada kat rumah. Mulalah saya berkenalan dengan mak dia. Mak dia pun macam kerja hari-hari, dia buat cleaning sana, cleaning sini, dia buat kutip barang sini, jual sana, jual sini. Saya pun ikut sajalah duduk rumah, tak ada apa-apa kan. Nak bayar sewa rumah dia pun tak mampu, nak makan. Jadi saya ikut sajalah dia. Memang mula-mula rasa malu lah kutip sampah, recycling kan, dia buat recycling. Saya ikutlah naik motor dia, belakang motor dia, sejalan je lah pergi. Yang hairannya, yang menyentuh hati saya sebab dia Chinese. Ya, dia Chinese. Dia boleh terima saya sebagai anak. Lepas tu dekat sana saya rasa macam betul-betul lain daripada lain sebab saya tak pernah tahu apa tu erti kasih sayang. Tapi walaupun mereka Chinese tu, aunty tu, saya pun anggaplah sebagai ibu angkat saya. Itu ibu angkat saya. Dia bawa bekalan tu yang kecil tu yang dibawa daripada dia pergi bersihkan rumah, dapat bekalan sedikit daripada tuan rumah tu dibawa, kita makan sama-sama. Dia share sama-sama, dia panggil saya. Anak dia seorang tu OKU. Dia panggil saya, "Kakak, mari makan." Dia cakap dalam bahasa Cina lah kadang-kadang. "Kakak, saya fun lah." Lepas tu saya malas nak keluar dari bilik kan, saya malu kan kadang duduk dalam saja kan. "Kakak, Chong liang ah." Saya dengar, saya tahulah perkataan-perkataan sedikit-sedikit Cina tu. Dia marah saya. Lepas tu saya pergilah makan sama-sama. Walaupun makanan tu ala kadar saja pun tak apa. Tapi mereka makan sama-sama tu. Itu yang penting. Dia tanya, "Dah makan ke belum?" Disuapkan saya dulu tak. Walaupun saya tahu aunty tu susah, disuapkan saya. Saya pun ikut sajalah aunty saya pergi mana-mana. Itu yang penting kat sana. The way she care. Cara dia sayang saya. Walaupun saya dari berbangsa lain. Memang sentuh lah, memang betul-betul tersentuh. Jadi bila saya dapat satu kerja tu, saya kerja kat sana. Di sana bos saya tu memang sayang sikit dekat saya. Dia orang agak tua. Dia rasa terkilan tengok saya. Saya ni lain dari lain, dia kata. Orang KL tak ada macam tu. Dia kata, "You kerja extra. You boleh kerja lebih." Dia tengok saya hardworking. Sampai malam pun saya kerja. Habis sini saya pergi tempat lain lagi. Customer service lagi, Domino's lagi. Mana-mana saya pergi kerja. Bos saya memang terkilan dengan saya lah. Dia kata memang bagus. Dia kata ada satu offer, master degree dekat Germany, nak pergi tak? Masa saya keluar dari universiti dulu, kawan saya semua kata nak buat master lah, itulah inilah. Saya dengar sajalah, saya tak boleh, saya tahu. Yang ini, hutang ini pun belum bayar lagi. Takkan saya nak pergi buat master. Tapi dalam hati tu, tanpa saya sebut dekat siapa-siapa, saya memang simpan perasaan nak melanjutkan saya, pelajaran saya lah. Tapi tak boleh. Saya biar sajalah saya pergi. Dah 5 tahun kerja sini, dia kata pergi. Belajar, master, free, scholarship. Aduh. See? Apa yang saya inginkan tercapai. Memang dia datang balik. Saya terima sajalah. Orang kata, "Wah, you dapat pergi luar negeri, bagus, seronok." Memang bagus, seronok. Saya satu orang sajalah yang tahu. Pergi sana saya buat apa? Saya mengajar refugees children. Saya mengajar. Ajar English. So, dia orang bagilah saya sikit-sikit duit. So, saya gunakan duit untuk normal expenses. Lepas tu, dah siap, balik. Ingat balik kaimah saya. Dia kata, "Macam mana sekarang? Jom kita pergi sama-sama buat charity." Saya tak tahu ini adalah Yayasan Suci, Master Cheng, semua saya tak tahu. Saya ikut saja. Saya ikut saja. Saya duduk kat belakang, dia orang cakap dalam bahasa Cina, saya dengar saja. Saya tak tahu apa benda. Sekurang-kurangnya saya keluar, saya duduk, ada kawan-kawan. Lepas tu habis meeting, makan, balik. Dah, itu saja. Okay. Lepas tu dia bawa saya pergi home visit. Dia kata, "Ini bangsa kamu sendiri. Tengok macam ni. Saya tengok, kadang-kadang dalam hati saya lah, apa yang susah sangat? Kenapa mereka ni macam ni? Saya kenangkan balik apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku dalam hidup saya sendiri. Masalah rumah tangga, masalah bapa, segala-gala masalah. Tapi dulu tak ada orang nak bantu kita orang pun. Tak ada Suci masa tu tolong saya. Kalau dia tolong masa tu, saya rasa adik-beradik saya semua dah entah. They will be somewhere. Tapi tak ada apa-apa pun. Tapi ini semua diberi. Jadi saya pun mula-mula saya rasa macam tak betul lah. Tapi lama-lama saya rasa betul-betul saya boleh memahami keadaan mereka. Pendidikan itu amat penting untuk mereka, anak-anak mereka. Saya boleh memahami mereka, saya cuba menyertai lebih banyak charity activity dengan Suci. Apa yang saya belajar dari sana?
Bila saya pergi aktiviti sedemikian, betul-betul mengubah diri saya. Perasaan takut saya dapat hapuskan. Dulu saya benci. Hidup senantiasa nak bertemu dengan sesiapa pun saya rasa takut. Rendah diri tu. Perasaan rendah diri tu memang tinggi sangat. Tapi sekarang bila saya join Suci, memang tak ada dah. Satu keluarga yang besar. Dulu Aunty Kaimah saya satu keluarga kecil. Okay, dia bawa saya masuk. Jalan dah buka. Dibawa ke Suci. Memang saya dapat satu keluarga yang besar. Saya turun padang. Buat setakat yang saya mampu. Bila saya pergi, saya dapat memahami apa masalah yang mereka hadapi. Apa yang perlu kita. Bagaimana kita perlu mengasuh mereka. Anak-anak mereka. Yang penting. Sebab kadang-kadang kalau saya dulu tak ketat macam tu, tak kuat macam tu, tak bertekad macam tu, saya rasa saya dah jadi sampah masyarakat juga. Saya pun tak tahu apa. Saya boleh menjurus kepada jalan yang salah. Tapi sebab apa pemikiran saya tu nak capai, saya nak balas balik. Perasaan dengki, benci itu semua telah mengubahkan nasib saya. Saya boleh bertimbang rasa dengan orang. Dulu saya tak ada macam tu. Saya rasa masih lagi marah. Tapi bila saya mengikuti aktiviti Suci, melihat, mendengar, mengalami sendiri, saya dapat terima kenyataan. Ada belas kasihan. Rasa sayang. Tukar balik. Ia bukan boleh berlaku dalam sekelip mata, tak ada. Ia akan mengambil masa yang panjang. Memerlukan masa yang panjang. Memang saya melakukan aktiviti itu tanpa mengharapkan apa-apa. So harapan saya ialah saya nak tolong lebih ramai keluarga. Memang saya tak boleh ubah semua sekali. Kalau satu keluarga, satu anak tu boleh ubah, dia pun boleh keluar macam saya, tolong orang lain. Memang dekat luar sana tu ramai masyarakat India, komuniti India yang hidup dalam kemiskinan. Jadi satu-satunya cara untuk mereka bangun keluar daripada kemiskinan ialah pendidikan. Sebab kita tak ada duit. Kalau kita ada aset banyak, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada, pendidikan boleh membawa. Sebab bila saya tak ada kerja, saya boleh uruskan diri saya sendiri. Saya pergi part-time tuition, mengajar sana, mengajar sini. Lepas tu bila saya menyertai aktiviti Suci, memang saya tak ada pendidikan rasmi untuk mengajar, untuk bercakap. Tapi dari mana saya belajar? Bila saya pergi Suci, saya turun buat recycling kita semula, saya buat pengagihan semua. Saya belajar secara sendiri. Di Suci saya belajar banyak. Saya boleh public speaking semua tu datang daripada Suci saja sebenarnya. Tak ada pun dekat tempat lain. Walaupun saya belajar dekat overseas tu, masih lagi saya tak ada keyakinan diri untuk keluar untuk bercakap betul-betul. So bila saya buat pengasingan sendiri, bila saya buat sendiri hal-hal kebajikan, home visit, recycling, saya boleh ke depan. Tak kisah berapa ramai pun. Memang perasaan takut tu ada jugalah, tapi nak cakap sharing masalah kehidupan, perjalanan hidup kita tu susah sikit. Sebab kita nak cuba lupakan. Walau apa sekalipun, yang penting lah acceptance. Saya terima kenyataan, saya perlu terima kenyataan. Tapi nak katakan 100% dah lupa tu memang susah. Sebab bila kita ada satu luka tu baru kan, kita sentuh sakit, pedih. Tapi parut dia akan ada kan. Sekarang masih ada parut lagi. Tapi tak sakit lah. Tapi dulu, sakitnya amat sangat. Tapi bila macam mana sakit itu boleh hilang? Sebab apabila saya menyertai Suci. Setiap aktiviti yang saya pergi, saya belajar. Saya masih lagi belajar. Saya dapat belajar daripada audiens saya. Daripada care disiplin saya belajar sendiri. Mereka mengajar saya. Lepas tu, bapa saya memang dah meninggal masa saya dekat universiti lagi. Peninggalan dia tu, kami tak rasa apa sangat lah. Saya tak rasa apa sangat. Sebab you ada pun tak ada, tak memberi makna. You tak ada pun tak ada memberi makna. Jadi sekarang ibu saya. 2 orang ibu saya tu masih lagi bersama saya. Betul keluarga saya, adik saya. Tu saya teruskan perjuangan saya. Sebab dalam kita melalui kehidupan ni, cabaran tu sentiasa akan datang. Bukan saya dah okay, everything dah settle. Tak ada. Bukan maksudnya macam tu. Bukan segala-galanya selesai. Kita akan melalui arus cabaran tu dari masa ke semasa. Tak akan berhenti. Jadi macam mana kita nak hadapi? Sebab pengalaman yang kita lalui itu, yang saya lalui itu,
akan mengajar saya menjadi lebih tabah, yakin, bagaimana untuk mengharungi. Baru 2 tahun lepas, last year, 2 tahun lepas tu memang saya sakit tenat. Sebab awal-awal saya dah nyatakan bahawa pemakanan saya memang teruk. Kita orang makan ala kadar saja. Lepas tu masa kecil lagi kami kena bekerja keras, kuat, angkat berat. So ia telah memberi permasalahan kepada bahagian kewanitaan saya. Macam-macam penyakit saya lalui. Adakah saya akan mengharapkan bantuan daripada ahli keluarga saya? Walaupun saya dah keluar daripada kemiskinan. Tak. Saya segan nak bagi tahu dekat keluarga saya lah. Tapi di sini saya dah ada keluarga lain. Ya? Pembedahan yang saya lalui, okay? Segala-galanya diuruskan oleh keluarga baru saya, keluarga suci saya. Jadi memang saya tak pernah mengharapkan, tapi benih yang saya tanam tu, benih yang saya tanam untuk menolong orang susah, memberi hasil kepada saya. Jadi saya rasa saya tak perlu menyesal. Saya tak menyesal langsung. Jadi bila saya fikirkan sekarang, saya rasa berterima kasih kepada ayah saya sendiri. Sebab mungkin kalau dia tak buat macam tu, saya tak tahu mungkin saya dah jadi orang macam ni ke ataupun tidak. Tapi dia telah mengajar saya untuk menjadi insan yang berguna sekarang. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang sama untuk melihat orang lain. Setiap manusia ada kelebihan sendiri. Setiap insan yang duduk di sini, semua ada masalah. Masalah dia dari kategori lain. Sakit ke, keluarga ke, kewangan ke, rumah tangga ke, itu semua biasa. Tak apa, kita lalui. Jangan ambil jalan pendek. Maksudnya kita nak, biasanya ramai dalam keluarga-keluarga India, dia commit suicide saja, dia bunuh diri saja, senang saja, habis cerita. Apa? Sebab dekat estate kan ada racun, minum saja. Memang saya pun dah terdesak nak pergi macam tu sebenarnya. Jadi kalau saya dah buat keputusan macam tu, apa nak buat? Jadi saya kata tak ada. Itu bukan akhir dunia kita. Tak ada. Apa sekali masalah pun kita ada caranya. Jadi sekarang saya dengan keluarga suci, saya rasa memang betul-betul seronok. Tak perlu risau. Saya hanya teruskan perjuangan saya. Baiklah, itu sajalah saya dapat kongsi untuk segala pada hari dan hari ini. Sekian, terima kasih. Thank you very much to Sister Rajeswari for that inspiring story of overcoming the great challenges of life. Being born into poverty and an unhappy family did not deter Sister Rajeswari from becoming a successful and kind-hearted person. Her determination to get an education and to walk the right path transformed her mindset and eventually transformed her life from one of bitterness to sweetness. So once again, please let us give a big round of applause to Sister Rajeswari.